Okey, pertama kali kena install dulu aplikasi iOS Mobile mengikut platform masing-masing. Kemudian apabila telah berjaya install, klik dekat ikon iOS Mobile dan iOS Mobile aplikasi akan terbuka menunjukkan sistem kaji selidik iOS. Okey, kemudian anda kena masukkan IC number dan kata laluan mengikut apa yang telah anda gunakan ataupun masukkan di sistem eBelia. Okey, saya akan masukkan nombor IC di sini. Saya akan klik login. Okey, ada error kat situ, user does not exist. Saya sengaja untuk buat IC number yang salah untuk menunjukkan bagaimana kalau anda memasukkan IC number ataupun maklumat kata laluan yang salah. Okey, saya akan betulkan dan login lagi sekali. Saya akan login sekarang. Okey, saya dah berjaya login dan telah masuk ke dalam aplikasi iOS Mobile ini. So, apabila telah berjaya login, anda akan ditunjukkan dengan dashboard yang berwarna biru dan putih ini. Okey, saya akan explain dulu mengikut color. So, untuk bahagian color biru ni, so pertama sekali yang anda nampak adalah salam sejahtera dan nama anda. Macam sini ada test Inu IBSM, dan jika anda ada gambar di sistem eBelia, ini akan dipaparkan di sini juga. Kemudian ada ID dan jika ada negeri dan akan display negeri juga. Kemudian dia akan menunjukkan tajuk kajian, iaitu Kaji Selidik Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021. Okey. Kemudian akan ada dua progress bar dalam bahagian kotak biru itu. Yang pertama ialah progress bar untuk baki masa. So maksudnya di sini anda akan nampak berapa hari lagi tinggal yang anda ada untuk melakukan banci ini. So macam ni dia tunjuk 9 hari 10 jam 7 minit lagi, iaitu tarikh mulanya iaitu yang di sebelah kiri pada 7 hari bulan September 2021 dan akan tamat pada 17 hari bulan September 2021. Dan progress bar yang kedua adalah prestasi kemajuan. Okey, prestasi kemajuan ini menunjukkan berapa banyak respon yang telah anda kumpulkan. So macam ni dia menunjukkan 5%, iaitu anda telah melakukan 2 respon daripada 38 yang anda perlu lakukan yang telah berjaya dikumpulkan. Dan di bawahnya ada menunjukkan sepatutnya kosong respon. Kenapa ianya kosong respon? Kerana hari ini hari pertama saya melakukan survey ini, iaitu pada 7 hari bulan September. Jadi pada hari esok, value sepatutnya itu akan berubah mengikut hari-hari yang seterusnya. Okey, setiap hari akan ada value yang berbeza. Okey, saya akan teruskan ke bahagian berwarna putih Paula. Kotak yang bahagian putih ini adalah menunjukkan pecahan persampalan setiap responden. Okey, so ini adalah panduan pemilihan responden. Maksudnya ia adalah ada menunjukkan pecahan mengikut umur, etnik, lokaliti dan juga jantina. So kalau nampak di situ untuk kategori umur ada menunjukkan click chart untuk mengubah filter data. Okey, so apa yang ditunjukkan sini ialah untuk kategori umur ni ialah berapa persampalan yang perlu dikumpulkan mengikut kategori umur yang terletak di atas bahagian graf. Contoh kat situ ada untuk umur 13 ke 19 tahun, petak yang pertama ada 0/10. Maksudnya anda belum lagi membuat apa-apa pengumpulan respon untuk kategori umur 13-19. Begitu juga untuk kategori umur 20 hingga 29 tahun, tiada persampalan yang dikumpulkan. Tetapi untuk kategori umur 39 dan juga kategori umur 40 dan 59 sudah ada pengumpulan sampel, iaitu 1 dan 1 daripada 9 yang perlu dikumpulkan. Dan juga untuk bahagian umur yang lebih daripada 60 tahun masih lagi tiada pengumpulan. Okey, di bawah tu ada satu perkataan besar iaitu data untuk umur 13 dan 19 tahun. So untuk bahagian pertama. So kalau tengok di sini untuk kategori umur 13 hingga 19 tahun, untuk kategori umur masih tiada lagi pengumpulan sampel dilakukan. Iaitu kalau tengok di situ Melayu sepatutnya anda kena kumpul sebanyak 5 tetapi anda masih lagi kosong. Jadi persentage itu adalah kosong. Tetapi untuk etnik yang lain seperti China, India, Bumiputera lain dan lain-lain, semuanya banyak sudah 100%, tetapi ianya adalah kerana
anda tidak diperlukan untuk mengumpul sampel bagi kategori etnik Cina, India, Bumi Putera lain dan lain-lain itu. Sebab itu kalau tengok di atas itu, ianya adalah 0/0. Okey, dan begitu juga dengan untuk locality. Locality maksudnya tiada pengumpulan sampel ataupun respon dikumpulkan untuk locality, masih lagi kosong untuk bandar daripada 10 yang perlu dikumpulkan. Kemudian untuk jantina juga so ya 10 dan 10. 5 dan 5. So masih lagi lelaki kosong dan perempuan kosong. So untuk mengubah data untuk kategori umur tu anda hanya perlu klik kepada chart untuk kategori umur. So contoh saya klik kepada kategori umur 0 hingga 9. So sama juga kosong tiada data yang perlu yang telah di-collect atau yang telah dikumpulkan. Dan untuk katakan this one untuk kategori umur 30 hingga 39. So ada satu yang telah dikumpulkan iaitu bahagian lain-lain. Jadi dia telah 100%, tapi yang untuk lain Melayu, Cina, India belum lagi ada pengumpulan sampel. Dan untuk di locality juga ada satu iaitu 1 daripada 9. Jadi dan untuk jantina ada 1 daripada 4 yang perlu dikumpulkan, iaitu sudah menjadi 25%. Dan juga untuk yang kategori lain sama je, okey, dan dia akan menunjukkan berapa yang telah dikumpulkan di sini. Okey. Jadi apa yang anda perlu tahu ialah anda hanya perlu tengok dekat kategori umur. Kena make sure semua kategori umur ini sudah 100%, dan make sure dalam setiap kategori umur tu dan juga memenuhi kuota-kuota yang perlu anda cari, iaitu sampel apa yang perlu anda cari untuk setiap kategori umur. Okey. Mari kita mulakan bancian sekarang. Okey, untuk memulakan bancian, anda hanya perlu klik dekat button banci di bahagian bawah sekali, bawah sebelah kanan. Okey, klik saja pada button banci itu. Okey, apabila anda telah klik pada banci itu, skrin banci ini akan keluar, iaitu persetujuan skrin. So kat sini ada input yang pertama ialah 6 digit terakhir pada kad pengenalan. Ianya tidaklah wajib tetapi berguna jika anda perlu merujuk kembali kepada responden tersebut. Okey, kemudian soalan seterusnya adalah ini wajib jawab, iaitu mestilah menjawab contoh warga negara Malaysia, berumur 13 tahun dan ke atas dan bermasa tautin melebihi 6 bulan di negeri kajian ini dilaksanakan. Dan apabila telah semuanya telah klik, dan klik dekat button saya setuju. Okey, apabila klik dekat button saya setuju, ini adalah skrin untuk mula banci. So skrin mula banci ini akan menunjukkan negeri kajian ini dilaksanakan seperti ini di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan kawasan ini adalah kawasan bandar. Kerana Putrajaya adalah kawasan bandar, jadi anda tidak boleh mengubah jadi menjadi luar bandar. Okey, adakah responden seorang OKU? Okey. So jika tidak, tekan tidak, dan jika ya, tekan ya. Tekan ya, dan dia ada juga kategori OKU, sama ada masalah pembelajaran, pendengaran, penglihatan, pertuturan ataupun fizikal. Okey, saya pilih tidak dan saya akan mula banci. Okey, apabila anda menekan jadi apabila anda hendak memula banci, anda perlu hanya tekan mulai banci. Jadi apabila anda menekan mulai banci ini, sistem akan meminta permission untuk merekodkan location anda. Okey, jadi saya akan tekan mula banci sekarang. Okey, so location permission denied. Okey, ini adalah special case kepada pengguna Samsung sahaja. Pengguna brand lain tiada masalah. Mereka akan ditunjukkan dengan satu pop-up screen yang menanyakan anda setuju tak untuk kami merekodkan location. Tekan yes saja dan ianya akan anda boleh mula membanci untuk aplikasi ini. Baiklah, saya akan tunjukkan sekarang bagaimana untuk Samsung untuk kita enablekan permission location ini ya. Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda perlu pergi ke setting. So saya akan klik kat setting. Okey. So kemudian pergi dekat bahagian daripada atas ni. Okey, dan ada pergi ke bahagian apps. Okey, klik dekat apps dan ada search untuk iOS. Okey, dan ada iOS mobile situ, klik dekat situ dan pergi dekat permission. Klik dekat permission dan dekat location dia deny, so klik dekat situ dan boleh pilih sama ada allow all the time ataupun allow only while using the app. So katakan saya menggunakan allow while using the mobile app.
So saya akan pergi ke back. Okay, so location sekarang sudah allow. Okay, so saya akan pergi balik ke aplikasi banci ataupun Iris Mobile. So saya akan tekan balik mula banci so dia akan allow. Okay, dan dia akan, because setiap kali mengguna dia akan tanya, sesuai dia tak akan tanya pada setiap kali saya nak mulakan banci. Okay, so apabila telah berjaya masuk ke dalam survey, so ini adalah permulaan anda untuk memulakan bancian. So ini adalah bahagian-bahagian di dalam instrumen ataupun bahagian-bahagian di dalam soalan-soalan yang anda akan tanyakan kepada responden. Okey, untuk IBSM, so dia ada 5 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, C dan E. So, anda akan mulakan dengan bahagian A. Anda tidak boleh bermula dengan bahagian-bahagian yang lain kerana ini adalah kerana beberapa soalan di dalam instrumen ini bergantung kepada jawapan-jawapan telah anda pilih pada soalan-soalan yang sebelumnya. Sebab itu anda perlu menjawab bahagian A dahulu dan diikuti dengan bahagian B, C, D dan seterusnya. Okey, saya akan mula menjawab soalan di bahagian A. Okey, so bila sini dia akan ada instruction dan kita akan start survey. Dan di sini, okay, saya akan tunjukkan apabila saya tidak memasukkan apa-apa data untuk soalan umur ini, so dia akan beritahu tak valid. So kemudian saya akan masukkan nombor. Katakan saya masukkan nombor 1. Bila masukkan nombor 1, saya tekan seterusnya, dia akan beritahu juga yang value should be above 13. So katakan saya akan masukkan berumur 16 tahun. So sepatutnya saya boleh pergi. Ya, betul. Saya telah berjaya untuk pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan jantina. So di sini anda hanya perlu menjawab sama ada lelaki atau perempuan. Katakan saya pilih perempuan. Okay, dan soalan seterusnya. Dan ini adalah soalan etnik. So bahasa Melayu, India, Cina, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak, Bumiputera orang asli dan lain-lain. So dalam ini anda juga boleh pilih sama ada Cina ataupun India. Katakan saya pilih India. So bila saya pergi, dan dia akan pergi ke soalan seterusnya. Okey, dan jawablah soalan seterusnya. Katakan this one. Dan juga seterusnya. Tapi contoh jika anda memilih lain-lain dan anda tidak menyatakan di dalam bahagian nyatakan tu, dan anda pergi next dan sistem tak akan bagi anda pergi next, anda kena nyatakan juga jawapan kepada soalan ini. Okey, contoh saya akan jawab saja. Okey, dan bila saya tekan next, dan dia akan pergi ke soalan yang seterusnya. Baiklah, saya akan terus menjawab soalan-soalan ni. Dan okay, saya akan explain nanti jika ada jenis-jenis soalan yang tertentu. Okey, apabila telah habis bahagian A, so dia akan beritahu yang this section is completed, maksudnya telah selesai lah. So dan tekan button dekat go to dashboard. So dekat sini apabila telah selesai bahagian A, so bahagian A tu akan menjadi hijau dan value akan menjadi 100%. Okey, so bila anda tengok dekat bawah, dia ada satu button dekat bawah tu, simpan as a draft. So apa maksud simpan as a draft ni? Anda boleh simpan survey ni sebagai draft dan anda boleh pergi kembali kemudian untuk menjawab soalan ini kembali, dan dia akan sambung balik ke bahagian B terus. Okey, ini kemungkinan jika responden ada terpaksa membuat sesuatu perkara, iaitu contoh macam terpaksa membuat susu anak ataupun sakit perut ke. Okey, jadi anda boleh tekan simpan as a draft. Okey, saya akan tekan sekarang simpan as a draft. Okey, so ke manakah dia pergi? Okey, anda pergi dekat button sync dekat bawah ni, tekan saja dekat sync, dan ada dekat atas tu ada 3 button, iaitu ambil yang tengah-tengah, iaitu macam klip kertas tu, klik kat situ, dan dekat situ. Okey, dan dia nampak Tuesday pukul 2 petang tadi dekat bandar. Okey, just klik je dekat tu dan dia akan buka balik soalan yang tadi. Okey, tengok dia akan sambung ke bahagian B terus sebab bahagian A sudah pun berjawab. Okey, saya akan terus menjawab. Okey. Okey, ia adalah contoh orang cakap apa, bersyarat. Soalan yang jawapannya bersyarat, maksudnya jika anda jawab ya, dia akan pergi ke soalan lain, jika jawab tidak, dia akan pergi jawapan lain. Okey, anda tengok sekarang jika saya jawab tidak, so dia tidak akan merupakan soalan seterusnya, tetapi dia akan menamatkan bahagian B ini. Maksudnya jika saya jawab tidak, dia akan menamatkan.
dia akan sudah tamat. Tetapi saya boleh pergi balik ke situ, okay, and then start survey, dan jika saya jawab ya, dia akan menunjukkan soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 11, dan ada jawab macam biasalah. Okay, dan pilih saja jawapan-jawapan yang ni. Okay, dan sudah selesai. So pergi ke dashboard, dan bahagian P pun sudah selesai 100%. Saya pergi jawab opsi. Okay, ini adalah contoh soalan yang memerlukan jawapan berbentuk rating. So dia ada rating 1 sampai ke 5. Okay, anda apa yang jadi adalah anda just klik pada nombor-nombor yang telah ada tu mengikut color tu. Okay, apa yang jadi adalah bila klik dekat 5, so dia akan sangat tuju akan keluar atas, dan kotak tu akan mengembang ke atas dan ke bawah. Okay, dah pergi next, dan terus saja menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Saya akan jawab. Okey, banyak juga soalannya. Jadi saya akan jawab dengan laju sedikit. Okey, sudah complete bahagian section. So saya akan pergi ke section seterusnya. Okey, saya akan menjawab soalan di sini. Just pilih saja ya ataupun tidak. Okey. Ini yang amat mudah dan senang. Okey. Sekarang soalan nombor 22. Okey. Saya tidak memilih jawapan tadi. Okey, soalan 23. Soalannya agak banyaklah. Jadi anda kena familiarkanlah bagaimana untuk bertanyakan soalan-soalan tu ya. So macam ni, jika jawapan ya, anda harus nyatakan. Tapi jika tidak, anda boleh teruskan. Okey. Okey, ini soalan 24 dan selesai. Okey. Dan bahagian E. So kat sini adalah bahagian terakhir, iaitu perakuan. So jika anda tidak jika respon itu tidak berminat untuk menerima e-wallet RM10 ni, anda boleh tekan next saja tanpa memerlukan tu. So dan selesai. Tetapi katakan dia ingin menerima e-wallet tu, just masukkan nama pemilik telefon tu, contoh Adam, katakan nombor telefonnya adalah 012-345-6789, dan alamat email adalah tidak wajib, just tekan next saja and complete. Okey, dan apabila telah selesai, button di bawah tu akan menjadi selesai, dan untuk masuk selesai ni maksudnya anda telah complete untuk menjawab banci ini, dan apabila tekan button selesai, dia akan savekan jawapan banci ini di dalam mobile phone, dan jika ada network, dia akan synchronize ke backend server ataupun ke HQ. So bila HQ maksudnya dia akan save lah di sana. So saya akan tekan button selesai sekarang. Okay, so dia pergi ke draft, dia tekan back. So apa yang anda nampak di sini ialah ada satu unsync response. Maksudnya jawapan tadi telah di-save di dalam mobile phone anda, tetapi belum lagi di-sync ke backend server. So anda mesti tekan refresh button ni. So apa dia tengok, saya bila saya tekan refresh button, so unsync response tadi akan hilang, dan kita akan pergi ke dashboard. Okay, so dia akan hilang. So maksudnya data tu telah berjaya dihantar ke backend server. So saya akan pergi ke home sekarang. So kalau tengok sini, ianya masih lagi 2/38. Sepatutnya sudah 3 sebab saya sudah complete jawapan tadi. Okay, so apa yang anda perlu lakukan ialah anda kena refresh dashboard ni. So apabila macam mana untuk refresh dashboard ni, anda hanya perlu tarik dari atas ke bawah. So dia ada macam keluar satu bentuk bulat tu kan. So bentuk bulat tu lah yang untuk refresh. So saya akan tarik, dan akan tarik penuh, dan dia akan refresh. Okay, so dia tengah refresh. Tengok, jawapan prestasi kemajuan saya telah menaik menjadi 8%, iaitu 3 daripada 3, 38. Dan kategori umur 1 tadi kan, saya telah jawab satu soalan. Umur tadi berapa? Ingat 15 tahun lah, 14 tahun ni. So sudah ada di sini lah. So kat sini sudah ada. So pilih India tadi kan. Yeah. So begitulah caranya.
Alright, so seterusnya saya akan pergi ke bahagian profile. So ada ikon kepala orang dengan badan sikit kat belah atas sebelah kiri tu. Saya akan klik situ. So dia akan pergi ke profile. So bahagian ni akan ada satu button logout. So anda kalau untuk nak logout, anda boleh tekan button logout ini. Okay, ada satu lagi function iaitu waktu tugasan. So waktu tugasan ni ialah dia akan menunjukkan waktu tugasan anda. Okay. Jadi anda boleh nampak sini berapa lama lagi masa yang tinggal untuk anda. Okey. Jika anda memerlukan tambahan masa, anda perlu tekan tambah masa di sini dan anda nyatakan kenapa anda memerlukan tambahan masa. Contoh juga kata saya memerlukan sebab kenderaan tak ada ke, ataupun saya kena jaga mak saya ke, macam itulah. So macam ni saya contoh kat bawah tu, permintaan tambah masa yang telah dilakukan ialah justifikasinya memerlukan masa tambahan dan ianya masih lagi dalam proses. So nanti pihak penyelia dan penyelidik akan meluluskan ataupun tidak meluluskan permintaan ini. Okey. So itu saja daripada saya. Jangan untuk log out. So pergi dekat button tu dan tekan log out dan log out. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya.